Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, hari ni kita akan buat kertas satu sebanyak 40 soalan. So, sambil-sambil kita buat soalan dan kita akan bincang lah apa-apa yang kita pernah belajar sebelum ni. Mungkin kita lupa ke, kan? Nanti kita akan bincang. Alright, so kita nak mulakan ya, boleh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita start dengan kertas soalan kita dengan soalan nombor 1. Okey, sambil-sambil kita buat tu, kita juga explain lah awak. Okey, ni adalah termometer. Pernah tengok termometer tak? Termometer ada beberapa jenis. Okey, sebelum tu kita jawab dulu. Baru kita beritahu berapa jenis termometer ada. Jadi, apakah fungsi radas ini? Ini termometer. Fungsi dia untuk apa? Ideal apa jawapan awak? Dia pakai mercury. Betul pakai mercury. Ada dua jenis, banyak jenis. So, apa jawapannya? Cek suhu. Jawapannya? Mengukur suhu. Okey, mengukur suhu. Okey, jom tengok Ini antara beberapa jenis termometer yang ada dekat dunia. Banyak. Ni kalau macam ni cikgu kerja dekat pejabat dulu ada macam ni. Dia gantung dekat dinding. Rumah korang pun boleh beli juga. Gantung dekat dinding. Tengok berapa suhu dalam bilik ke rumah korang. Yang atas ni lebih kepada hospital lah, klinik kan. Okey, ada banyak ni tau ni. Ni kereta dia guna ni. Dekat-dekat kilang dia guna macam ni. Jadi termometer ni banyak jenis tau. Bukan satu saja. Okey, kita pergi yang soalan yang kedua. Okey, ni soalan kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan haiwan invertebra ataupun invertebrata? Invertebrate ataupun invertebrata. Okey, number 2. ID kata B juga. Alah, ID jangan banyak-banyak ID. Cikgu susah nak tengok. ID bagi 1-2 soalan dah lah. Yusra buat apa? Satu je. Okey, 1-2 ID. Nanti cikgu susah nak scroll. Yusra tak tahu? Alamak. Ideal jawapannya A. Dia cakap A lah Apa maksud vertebra? Vertebrata ni maksudnya adalah haiwan yang ada tulang. Kalau vertebrata, haiwan ada tulang ni. Ini ada tulang. Kalau ada invertebrata, haiwan yang tidak ada tulang. Terbalik ideal. Jom tengok sikit. Ni contoh-contoh haiwan vertebrata. Semua ni tulang belakang. Kita, manusia ada tulang belakang tak? Manusia ada tulang belakang? Ada. Manusia ada tulang belakang. Kalau tak, macam mana boleh diri? Jadi manusia adalah vertebrata ni. Ni tulang belakang ni. Tulang belakang. Tulang utama dia. Okey, semua-semua. Ular pun ada tau. Okey, yang tak ada serangga, spider, snail, cacing, octopus, butterfly, smut dan sebagainya. Ni namanya invertebrata. Maksudnya B lah, betul. Maksudnya B lah. Jawapannya adalah B. Okey, boleh. Ini kena ingat balik lah. Jadi kita bincangkan, cikgu bincangkan ni lebih kurang dalam 5-6 topik yang pertama je. Untuk kita ingat balik yang kita belajar. Ya, okey lagi. Next. Seterusnya. Nombor 3. Antara berikut manakah diperlukan oleh tumbuhan hijau menjalankan fotosintesis? Okey, ingat lagi tak? Menjalankan fotosintesis. Okey, jawab ideal apa jawapannya? Nombor 3. Ideal. Soalan haram pula ideal. Soalan haram nantilah ideal. Habis kelas nanti. Nanti tak sempat aku nak explain ni. Haikal, nombor 3 apa jawapannya? Kalisha kata A, nombor 4. Nombor 3. Nombor 3 A. Air. Apakah fotosintesis diperlukan? Tengok balik. Tengok gambar rajah. Okey, ni pokok kita ni. Fotosintesis. Jom kita belajar. Kita perlukan yang pertama adalah cahaya daripada matahari. Cahaya. Lagi kita perlukan apa lagi? Kita perlukan karbon dioksida. Jadi yang pertama perlukan cahaya.
Yang kedua, perlukan karbon dioksida. Okey, lepas tu digabung dua ni, karbon dengan cahaya digabungkan. Dia hasilkan apa? Dia hasilkan glukosa dan juga oksigen. Jadi dia menghasilkan glukosa tambah dengan oksigen. Itulah. Jadi ini namanya hasil. Ini namanya bahan. Jadi bahan tu nak balas dua. Klorofil tengah-tengah ni. Klorofil membantu saja. Tengah-tengah ni klorofil. Klorofil dia membantu menukarkan cahaya ni lah. Menukarkan cahaya untuk dijadikan fotosintesis. Okey. Okay, Alia. So, klorofil tu berada dalam daun. Klorofil dan juga kloroplas. Okey. Boleh Alia Jadi klorofil tu cuma membantu menyerap cahaya dan tukarkan dia. Jadi dia duduk tengah-tengah lah. Dia cuma membantu saja menukar cahaya. Jadi klorofil tu berada dalam daun. Okey Alia, boleh terima tak? Jadi klorofil ni biasanya berada pada daun yang berwarna hijau. Kalau daun yang berwarna merah, contohnya ada pokok bunga daun warna merah, klorofil dia sikit. Contohnya ada tak daun yang tak ada warna? Ada macam contohnya daun cendawan. Ataupun bunga cendawan tu lah. Warna putih kan? Jadi cendawan tak ada klorofil. Jadi cendawan tidak boleh menghasilkan fotosintesis. Okey Aidil, apa Aidil? Soalan sains dia, jangan soalan haram pula. Glukosa, bagus soalannya. Apa itu glukosa? Glukosa tu apa? Glukosa ni kalau ikut dia adalah gula. Dia adalah nasi pun boleh jadi glukosa. Dia adalah kanji pun glukosa. Ya, bukan gula saja tau. Glukosa ni apa yang kita makan lah. Apa ni, kanji, nasi, roti. Semua tu nanti akan ditukarkan menjadi glukosa. Kanji tu macam roti. Alia. Kanji tu makan roti. Pokok makan gula. Tak makan gula. Cuma dia macam ni. Aku cerita sikit. Macam ni orang, manusia. Manusia macam ni muka dia. Okey, manusia kan? Okey, manusia. Katakanlah dia makan roti seketul. Dia makan roti. Roti macam ni. So, kita tengok roti kan, ataupun tepung kan. Okey, kita makan roti ni, bila masuk dalam perut, perut kita melula kat sini. Okey. Bila masuk dalam perut, adakah rupa roti tu pun macam roti juga? Macam ni ke rupa roti? Taklah. Dia tak rupa roti macam tu. Dia akan hancur. Bila dia hancur, apa yang dia jadi? Dia hancur. Yang paling hancur tu kecil tu namanya glukosa. Glukosa tu maksudnya adalah dari roti yang besar, dia kecil-kecil kan jadi glukosa. Faham tak? Gula pun sama, dia makan gula, gula masuk, dia kecil kan jadi glukosa. Faham tak? Okey. Tapi kalau kita makan daging, katalah kita makan kambing seekor. Kambing macam tu kan. Okay, bila makan kambing, adakah jadi glukosa juga? Tak. Bila makan kambing, yang paling kecil nanti dia akan jadi protein. Kambing banyak protein, dia tak banyak glukosa. Faham tak? Okey, sekarang ni boleh faham Jadi pokok tu dia membuat glukosa. Maksudnya bahan yang paling kecil yang senang dia nak ambil. Okey. Dah. Cikgu teruskan lagi boleh? Dah faham dah? Jadi kat sini apa jawapannya? Nombor 3. Tengok balik. Cuba tengok balik. Jadi kat sini tanya, apakah bahan yang diperlukan? Jawapannya A. Yang diperlukan apa? Yang diperlukan
Yang pertama adalah air. Air pun boleh. Okey, air. Lagi diperlukan karbon dioksida. Diperlukan klorofil. Klorofil perlu juga. Ya, tiga-tiga lah betul. Tiga-tiga ada. Jadi kat sini 1, 2, 4. 1, 2, 4 kat mana? Jawapannya adalah B. Oksigen tak? Oksigen ni yang dihasilkan. Ni hasil. 3 ni diperlukan. Ni diperlukan. Okey, faham tak? Okey, boleh. A dan D salah sebab ni ada 3. 3 ni hasil dia. Alia. Dia tak nak hasil, dia nak diperlukan. Okey. Dia nak yang diperlukan. Okey, lagi. Kita tengok lagi nombor 4. Kejadian awan dan hujan berlaku adalah hasil daripada proses perubahan jirim. Apa itu jirim? Ingat lagi tak apa itu jirim? Kita ni manusia jirim tak? Ke dah lupa dah? Apa itu jirim? Nak search? Aduh, nak search pula jirim tu apa? Aidil lupa juga. Aidil dulu pernah jawab ni Aidil. Aduh, Aidil pun lupa juga. Dulu kan Aidil pernah jawab ni. Jirim tu adalah mempunyai jisim. Yusra, betul. Mempunyai jisim. Yusra copy and paste je. Tak aci Yusra ni. Ada tak benda yang tak ada jisim? Ada tak benda yang tak ada jisim? Ada tak benda yang bukan jirim? Langit. Alah, langit tinggi sangat. Yang rendah-rendah lah sikit. Api. Betul. Betul Alia. Api tu tak ada jisim. Lagi apa lagi? Jadi api tu bukan jirim lah. Api bukan jirim. Lagi? Pasir. Pasir jisim. Pasir timbang ada jisim. Angin ada jisim. Angin udara ada jisim. Kalau kita tiup belon, kita timbang belon tu ada jisim belon tu. Gas. Gas ada jisim. Sebab tu kita beli tong gas berat. Gas ada jisim. Angin ada jisim. Satu lagi adalah cahaya. Bulu ada jisim. Cahaya tak ada jisim. Oksigen ada jisim. Cuba kita pergi ke hospital, dia ada tangki oksigen. Tangki tu berat. Bumi ada jisim. Yang tak ada jisim adalah cahaya. Okey, boleh. Okey, kat sini dia kata proses jirim. So ni proses hujan ni. Pilih urutan yang betul dalam keadaan ni. Okey, jom tengok sikit. Macam mana proses hujan berlaku. Okey, hujan ni berasal daripada mana? Hujan ni berasal daripada air. Air laut, air tasik yang disebabkan oleh adanya matahari. Ni namanya proses penyejatan. Lepas tu awan ni pergi mana? Dia jadi awan. Awan ni dalam bentuk uap. Dia panggil uap air lah. Jadi sebenarnya awan tu air, ya. Awan tu air tapi dalam bentuk uap, dalam bentuk gas. Dalam bentuk gas. Okey. Boleh. Sampai sini okey tak? Okey, lepas tu apa jadi? Awan ni akan bergerak sampai ke tempat yang sejuk. Kenapa sampai tempat yang sejuk? Supaya dia jadi berat. Awan ni bergeraklah sebab itu biasanya hujan berlaku dekat bukit-bukit. Pergi bukit sejuk kan? Cikgu punya slow ke lain? Alamak. Lain cikgu slow ke? Cikgu lain okey je. Cikgu tengah present ni, belum cakap lagi. Cikgu tengah present. Okey, sekali lagi Sekali lagi. Okey, bila air ni naik menjadi awan. Jadi awan ni adalah air tau.
Air tapi dalam bentuk gas. Jadi dia ringan lah. Dia naik atas. Okey, lepas itu awan ni akan bergerak. Dia bergerak ke tempat yang sejuk. Okey, sebab itu korang pergi atas bukit, Genting Highland, Cameron, dia sejuk kan. Sampai dekat sana, baru dia jadi berat. Sebab sana sejuk, berat, barulah hujan tu turun. Sebab tu biasanya hujan turun di tempat yang sejuk. Faham tak? Jadi air pun mengalirlah daripada atas bukit ke bawah bukit sebagai air terjun. Sebab tu korang tengok air terjun dekat bukit saja. Sebab dia hujan dekat atas bukit. Faham tak? Jadi kalau ada air pun air bertakun kat sini lah. Jadilah boleh mandi dekat sini. Air bertakun dekat atas ni. Ini namanya tempat tadahan air. Okey, dah faham sekarang ni? Oh, ID pun nak live juga? Alamak. Okey lah ID, alright. Okey, dah faham jadi proses ni namanya adalah kondensasi. Proses hasilnya hujan ni namanya kondensasi. Jadi, daripada penyejatan menjadi kondensasi. Okey, jom. Kita tengok balik kat sini nombor 4. Okey, mula-mula air tu dalam bentuk cecair. Jadi, ini salah lah pepejal. Gas pun salah. Dia dalam bentuk cecair. Jadi, korang ada jawapan sama ada B ataupun D. Mana satu jawapan korang? Okey, mana satu jawapannya? Jawapannya B. Haikal? B ke? Nombor 4. Mula-mula dia cair. Lepas tu jadi gas. Lepas tu jadi cair balik. Jawapannya adalah D. Sebab dia turun. Betul. Okey, boleh. Kalau dia jadi gas, jadi mula-mula cair, pepejal berat ni, mesti jatuh ke debuk. Okey. Dia cecair, jadi gas, jadi cecair balik. Okey, apakah benda Allah ni? Terdapat dalam badan manusia, tapi dia berada pada perempuan sahaja. Siapa tahu? Benda Allah ni sampai hati Yusra. Okey, Yusra, apa jawapannya? Namanya ovum. Bagus. Namanya ovum. Dia berada pada wanita sahaja. Awak tak ada, Haikal. Jadi ovum ni dihasilkan oleh siapa? Nombor 5. Ovari. Bagus. Dihasilkan oleh ovari. Jom tengok sikit. Macam mana? Ni bentuk dia. Okay, so kita punya lah. So wanita punya ovari kat sini lah. Okay, dah. Kita balik dulu pada soalan, kita cerita balik nanti. Okay, apakah fungsi testis? Ni Haikal punya pula. Geng-geng Haikal. Okay, apa ni? Apakah fungsi dia nombor 6? Memindahkan? Tak. Bukan memindahkan. Fungsi testis. Macam ovari. Testis menghasilkan sperma. Kalau ovari tadi menghasilkan ovum. Jadi testis menghasilkan sperma. Okey. Okey, ni masih lagi dalam pembiakan. Menunjukkan proses pembiakan. Okey, ni gambar separuh kan? Kita cerita sini sikit. Okey. Setiap 14 hari bulan, 14 hari selepas daripada haid berlaku, ovari akan menghasilkan telur dia. So, telur dia akan sampai ke tengah ni. Mereka akan tunggu supaya adanya sperma datanglah. Jadi, kalau sperma datang, maka dia akan bersenyawa di sini. Jadi, baby tu akan melekat kat sini lah kalau ada baby. Tapi kalau tak ada baby, maka darah haid akan keluar balik. Okey. Okey, dalamnya.
Jadi kat sini jom kita baca balik. Antara berikut manakah menunjukkan proses persenyawaan? Nombor 7. Korang rasa kat mana persenyawaan ni berlaku? Dia dekat ujung-ujung sikit. A ke B? Dia dekat macam ni, dia macam dekat ujung ni. Dia macam dekat corner. Dia macam dekat corner ni. Nampak tak dekat corner ni? Semua orang kena belajar ni. Macam mana? Kahwin ke tak kahwin ke kena belajar. Jadi persenyawaan berlaku ni nampak tak? Kat sini banyak sperm. Nampak tak banyak sperma tu kan? Jadi persenyawaan berlaku kepada B. Nampak ada banyak sperma tu? Okey. Bila berlaku dia akan jadi apa? Dia akan jadi zygote. Zygote menjadi embrio. Embrio menjadi fetus. Okey, boleh? Okey, Aidil faham je ni. Buat tak faham pula Aidil. Okey, next. Seterusnya. Nombor 8, di bahagian manakah embrio akan menempel dan membesar menjadi fetus? Kat manakah dia menempel? Dekat sini dia menempel. Apakah nama ni? Tengok betul-betul. Apakah namanya? Uterus, Amni. Bagus. Namanya uterus. Jangan belok-belok. Uterus. Okey. Kat sini dalam ni lah. Ni uterus ni. Uterus ni namanya bahagian rahim dia. Ni. Depan ni nama uterus. Bahagian rahim. Okey, bagus. Seterusnya. Nombor 9. Antara berikut yang manakah dipadankan dengan betul? Tengok mana betul? Tindakan terkawal. Satu lagi tindakan luar kawalan. Contoh terkawal apa? D. Amni kata D. Okey, contoh. Yang ni bernafas tak terkawal. Mana kita boleh kawal bernafas? Kita tidur kita kawal tak? Tak, dia bernafas sendiri. Berlari boleh kita kawal. Bercakap boleh kawal. Bercakap boleh kawal, kita boleh diam. Jadi ni pun tak betul. Sebab di bawah kat sini. Degupan jantung tak terkawal, okey? Membaca. Degupan jantung tak terkawal ni. Membaca terkawal. Okey. Jadi jawapannya yang sesuai adalah D. Menyanyi boleh kawal, bernafas tak boleh kawal. Boleh kawal tak bernafas? Sekarang ni masa sedar ni boleh dah kawal. Tapi masa tidur kita tak kawal pun dia bernafas sendiri. Okey. Kalau kita tahan nafas tu masuk kita kawal ke? Ya, kawal. Tapi kawal masa kita jagalah. Tapi masa kita tidur tak kawal kan? Okey, contoh lain lagi. Kalau kita telan makanan. Kita makan-makan kunyah-kunyah, kita telan. Masa telan tu kita boleh kawal makanan kita tak? Masa kita dah telan tu, kita boleh kawal makanan kita? Tak boleh. Itu maknanya tindakan luar kawalan. Dia kontrol sendiri. Kita tak payah fikir. Macam tu. Okey, boleh. Kalau bernafas kita kawal, susah kita nak tidur macam mana? Siapa nak kontrol? Alright. So, nombor 10. Tengok jap situasi dia. Ada situasi dia tak? Ada sini Okey. Tak apa, ni tengok nanti. Kita tengok nanti saraf tunjang. Okey, dalam badan kita ada dua sistem pusat. Ingat lagi tak sistem pusat? Okey, apakah dua sistem pusat tersebut? Siapa ingat? Ingat. Okey, Amni apa? Yang pertama apa? Otak. Yang kedua, saraf tunjang. Betul. Salah satu tak ada, kita akan mati. Periferi tu anak dia. Periferi tu tak penting. Penting lah, tapi kalau tak ada pun tak mati. Tapi kalau otak tak ada, kena pancung ke, kita pancung ni saraf tunjang. Ni saraf tunjang kat sini. Jadi kita matilah sebab saraf tunjang dah luka. Jadi otak tak ada mati, saraf tunjang tak ada mati. Sebab tu namanya sistem pusat.
Okey, jadi otak ni dua. Otak ni satu, dia kawal tindakan terkawal. Tindakan terkawal. Macam baca buku. Satu lagi tak terkawal. Tak terkawal ada juga. Contohnya macam bernafas. Tetapi untuk saraf tunjang, dia memang tak terkawal saja. Tak terkawal untuk tindak balas refleks. Pernah dengar refleks tak? Tindak balas refleks. Pernah dengar refleks tak? Apa maksud refleks? Cikgu potong tangan mati. Potong tangan tak mati. Yang mati tu darahnya mengalir banyak mati. Okey, potong tangan tak mati. Sebab tu accident, kalau patah tangan, potong tangan tak mati. Yang mati kalau darahnya mengalir tanpa henti. Okey, potong tangan ideal. Kalau potong tangan sampai bahu pun tak mati walaupun nadi putus. Potong nadi mati, tak mati potong nadi. Alia, tak mati. Kalau kita sempat, tutup darahnya tak mati. Yang mati tu kalau dibiarkan je. Darah tu mengalir, dibiarkan, memang dia saja nak matilah. Potong tangan tak mati. Nadi ada kan? Okey? Faham tak? Jadi kalau orang potong nadi tu memang dia saja berniat nak bunuh diri. Dia potong nadi, dibiarkanlah darah mengalir je. Jangan cuba pula. Okey, berbalik-balik ni soalan kita. Okey, kat sini kita ada dua tindak balas tak terkawal. Okey, otak pun ada juga. Okey, saraf tunjang pun ada juga. Tapi saraf tunjang ni namanya tidak terkawal, refleks. Okey, apa itu refleks? Refleks ni kalau kita kena, kita bertindak balas. Contohnya, kalau kita masuk habuk dalam mata. Mata kita macam mana? Mata kita berkelip kan? Itu namanya tindak balas refleks. Kita tak kontrol pun dia kelip sendiri. Contohnya kalau kita pegang benda-benda tajam, terpegang. Apa jadi? Tangan kita terpegang benda tajam. Kita alihkan. Tarik kan? Tarik balik. Itu namanya refleks. Tanpa kita sedar. Memanglah berdarah. Tapi kita tarik terus tangan kan? Ataupun kena benda panas. Mata tengok tempat lain. Tangan kena benda panas. Tangan kita turun naik. Itu namanya refleks. Itu namanya refleks. Faham tak? Cucuk mata janganlah idea. Kau ni pelik-pelik je. Okey. Jadi kat sini tengok contoh. Ni contoh tindakan refleks. Okey. Kalau kita kena benda yang panas pada jari, kita tak nampak ni. So, jari kita akan menghantar isyarat sampai saraf tunjang. Ni saraf tunjang. Ni saraf tunjang ni banyak ni. Ada banyak. Tapi dah ambil sekeping je. Lepas tu saraf tunjang akan hantar balik ke tangan supaya angkat jari kita. Namanya refleks. Kena benda panah. Benda tu guna hammer. Kena benda panas. Kena panas-panas. Okey? Kalau lutut kita, kalau doktor check dengan tukur tu, ketuk dengan tukur sikit kan. Itu pun namanya tindakan refleks. Kaki akan naik ke atas. Okey, kita dah tahu tindakan refleks ya. Sepak doktor. Janganlah doktor nak rawat kita. Kot. Okey, so antara komponen sistem saraf berikut yang manakah mengawal tindak balas refleks? Okey, manakah yang mengawal tindak balas refleks? Cuba tengok. Tindak balas refleks siapa yang kontrol? A ke? Ni kat sini nampak tak? Dia tulis refleks ni kat mana? Saraf tunjang. Cikgu dah tulis sini ni. Saraf tunjang, kontrol refleks. Okey. Refleks hanya untuk saraf tunjang saja. Orang lain tak boleh pakai. Tindak balas refleks. Okey, 11. Antara peralatan berikut, manakah paling sesuai digunakan untuk memerhati virus? Kita nak tengok virus ni nak guna apa? Mikroskop elektron. Okey. Siapa pernah tengok mikroskop cahaya dekat makmal? Ini betul jawapannya mikroskop elektron. Siapa pernah tengok ini dan guna dalam makmal, dalam bilik sains? Alia tak pernah guna? Pernah tengok dan pernah guna. Kristina pun sama.
Okey lah tu, mikroskop biasa okey lah tu. Tu namanya mikroskop cahaya. Mikroskop biasa tu namanya light microscope. Tengok mikroorganism. Kalau organism besar tu nampak lah. Organism kecil tak nampak. Kecil sangat. Okey. Kalau mikroskop elektron tu macam mana? Jom. Ini bezanya. Kalau kita yang dekat makmal tu macam ni lah cahaya. Dia perlukan cahaya matahari. Dia pantul kat sini. Nampak? Okey. Tapi kalau elektron, memang dia kena pergi tempat yang klinik-klinik, hospital yang canggih-canggih lah sebab dia mahal. Tengok dia pakai elektron warna hijau tu. Jadi dia memancarkan elektron. Nanti kita nampak lah. Sebab elektron ni kecil. Dia boleh melihat virus-virus yang sangat kecil. Hebat lah. Beza ya? Beza. Okey, lagi jom kita masukkan lagi. Antara mikroorganism berikut, manakah adalah virus? Nombor 12, manakah adalah virus, guys? Jawapan kita adalah B, virus. Kenapa virus HIV sampai sekarang tak ada ubat? Okay, COVID pun tak ada ubat tau. Memang jenis virus kita tak akan dapat ubat. Memang bukan tak kuat, memang ubat kita tak ada HIV. So siapa yang boleh lawan HIV? COVID pun tak ada ubat ya. HIV tu ya bahaya. HIV tu biasanya orang bernagih dadah lah, berkongsi jarum. Okay, COVID tak ada ubat, HIV pun tak ada ubat. Jadi siapa yang boleh lawan dia? Siapa yang boleh lawan HIV, siapa yang boleh lawan COVID? HIV boleh mati ya, Kristina. Okey, HIV tu biasanya orang penagih dadah sebab dia berkongsi jarum. Jadi kalau berkongsi jarum, kena je HIV tu masuk dalam badan kita, habis. Dia akan membiak dalam masa mungkin beberapa tahun, kita boleh matilah. Okey. COVID makin meningkat. HIV dari dulu lagi, Yusra. HIV sebelum COVID lagi HIV ni penyakit lama dah. Daripada dulu-dulu cikgu kecil dah ada dah. Sebab itu dulu-dulu kalau jarum boleh share. Sekarang ni jarum dah tak boleh share. Sebab takut ada HIV cocok berpindah jarum kan. Sebab tu kalau sekarang ni inject, dibuang jarum. Dia inject, dia buang jarum. Dia takut jarum tu ada HIV. Ya. Pakai glove. Ebola pun adalah virus ya. Dia tak boleh pupus. So, soalan cikgu sekarang ni, siapakah yang boleh bunuh HIV? Ataupun siapakah yang boleh bunuh virus? Ubat tak ada ni. Jadi, siapa yang boleh bunuh virus? Good virus? Good virus lagilah dia membiak dalam badan kita. Bakteria tak boleh. Bakteria dengan virus, virus menang. Virus akan makan bakteria. Virus akan makan bakteria. Berdoa je. Masya Allah. Vaksin tak boleh bunuh virus. Okey, kenapa kita perlu vaksin? Kenapa kita perlu vaksin? Okey, jom kita cerita sikit. Siapa yang boleh bunuh virus? Okey. Kita lukis lagi manusia tadi. Macam ni. Apabila virus masuk dalam badan, so yang akan menyerang dia adalah antibody. Faham tak? Antibody yang menyerang. Okey, tapi kalau antibody kita kurang ataupun tak sempat nak buat antibody, jadi virus akan membiak dulu. Faham tak? Virus membiak banyak. Jadi, oleh itu apa yang doktor-doktor buat, dia akan inject dahulu vaksin. Dia inject vaksin supaya kita punya antibody ni dihasilkan banyak. Faham tak? Bila antibody dihasil banyak, barulah antibody boleh lawan virus. Okey, boleh faham sekarang?
Jadi sekarang ni apakah fungsi vaksin ni? Fungsi dia apa? Fungsi dia untuk menghasilkan antibodi dalam badan. Jadi antibodi lawan virus, bukan vaksin. Vaksin tu cuma untuk memanggil antibodi tu keluar daripada badan. Antibodi tu kira macam tidur lah. Dia bagi vaksin, antibodi tu keluar siap-siap. Dia macam askar, betul. Dia macam askar, dia buat siap-siap. Jadi sebelum kita kena, dia siap-siapkan dulu askar dia. Sebelum kena, dia cocok vaksin supaya askar kita dah siap-siap ready. Kalau virus datang, askar tu terus serang. Kalau HIV kena confirm, dia tak confirm meninggal. Kalau boleh detect awal, insyaAllah lah adalah caranya boleh hidup lama sikit. Tapi kalau dah peringkat ujung-ujung, susah nak hidup. Sebab dia dah matikan banyak. Dia dah mati banyak organ dalam badan kita kan. Boleh matilah. Kalau dulu HIV memang matilah, tak ada ubat. Sekarang ni dah canggih lah sikit. Boleh makan, boleh lah. Kalau tahu awal tu boleh lah elak-elakkan sikit ya. Boleh panjang-panjangkan. Jadi kalau kita boleh keluarkan antibodi awal, HIV tu boleh musnah lah. Okey. Dapat ideanya ya. Jadi elakkan kena HIV. Sebenarnya HIV lebih bahaya daripada COVID. HIV lebih bahaya daripada COVID sebenarnya lah. Okey. Dah settle. Kita masuk yang ke-13. Antara berikut manakah salah tentang kesan buruk mikroorganism? Mana yang salah? Mana yang salah? Antibodi tu lama bertahan ya. Selagi dia dah dicipta, dia akan ada lama. Cuma kalau lama tak guna, dia akan hilang lah. Dia kena vaksin baru, dia tumbuh balik. Nombor 13 jawapannya adalah A. 13 jawapannya adalah D. Ya, betul-betul D. Bakteria menyebabkan perebutan campuran bahan organik seperti tinja ayam. Tinja ayam ke, tulang-tulang ke, memang kerja bakteria. Okey, kita masuk lagi nombor 14. Antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai mikroorganism? Okey, mana satu yang betul? 14. Dia kata A. 14 jawapannya adalah yang betul mengenai mikroorganism. Mikroorganism boleh tengok dengan mata kasar ke, Aidil? C. Mikroorganism bukan benda hidup. Masya Allah. Jawapannya adalah B. Mikroorganism adalah benda hidup. Okey, 15. Pernyataan berikut adalah tidak benar. Tidak benar. Dia besar-besarkan lagi tu. Tidak benar. Okey, 15. Apa jawapannya? Manakah yang tidak benar? Okey, jawapan yang tak benar adalah A. Yeast sepatutnya kumpulan apa? Yeast sepatutnya kumpulan apa? Yes. Yeast sepatutnya kumpulan fungi. Betul. Okey, 16. Proses kehidupan mikroorganism selepas seminggu jadi hitam. Malah, tak payah tunggu seminggu. Tunggu 5 hari pun dah cukup dah. Okey, manakah proses hidup yang ditunjukkan ini? Okey, apa jawapan awak 16? Yusra kata A. Yang ini 16 cikgu patutnya jawapannya adalah C. Mikroorganism bertumbuh. Okey, jawapannya C bertumbuh. Okey, 17. Apakah fungsi peparu dalam sistem peredaran darah? Apakah fungsi paru-paru kita? Apakah fungsi paru-paru kita? Jawapannya A. 17 jawapannya adalah D. Fungsi paru-paru kita adalah pertukaran gas, oksigen dan juga karbon dioksida. Tak ada siapa betul. Alamak. Ni senang je ni. Macam mana boleh salah ni? Masya Allah. Ni nak exam dah dekat ni. Jadi tempat pertukaran gas. Okey, 18. Apakah sifat cahaya? Ni senang. Ni mesti korang boleh jawab. Sifat cahaya tu apa? Sifat cahaya adalah bergerak lurus. Ni senang sangat ni. Semua betul ni. Dami apa betul? Okey, 19.
Rajah 5 menunjukkan satu landasan kereta api. Idea membuat pemerhatian bahawa ruang antara landasan berkurangan pada waktu tengah hari. Korang masih ingat lagi ke ni? 19. So, apakah inferen dia? Okey, korang rasa apa jawapan ni? Apakah inferen dia? Kenapa kejap dia panjang, kejap dia, kenapa ada gap ni? Kenapa dia buat gap ni? 19 adalah C, betul. Kerana besi pada landasan mengembang waktu panas. Betul. Masih baik ingat lagi. Okey, 20 menunjukkan manakah menggunakan prinsip baji. Ingat tak prinsip baji? Manakah menggunakan prinsip baji? Baji tu apa? B, bukan B, bukan. Baji tu untuk ketatkan tukul tu. Baji tu kalau kat sini kan dia nak ketatkan, dia guna yang tajam tu. Ingat tak? Dia masuk dalam ni. Dia ketukkan supaya dia ketatkan. Namanya adalah baji. Okey, 21. Semasa fasa pandemik 19, kita diwajibkan memakai topeng muka berada di awam. Mengapakah amalan ini penting? 321, apa jawapannya? Ha, 21 jawapannya? Jawapannya adalah C. Bagus. Virus tidak akan merebak kepada orang lain. So, sebenarnya virus COVID dia lemah je. Kalau kita bersin, ada virus COVID, virus tu boleh bertahan dekat luar, tak sampai 1 minit pun dia mati. Okey, 22. Apa jawapannya? Daripada yeast, diperbuat daripada yeast adalah tempe, betul? Okey. Okey, lagi 23. Fungsi fungi dan bakteria digunakan dalam pembuatan baja organik. Baja organik ni pembuatan semula jadi. So, apakah fungsi kedua-dua mikroorganism ini? Fungi dengan bakteria. Okey, apa jawapan korang? 23. ID kata A, biar betul ID. Apakah fungsi dia? Okey, kalau kita buang tulang ikan, apa jadi pada tulang ikan? 21. 21 tadi jawapannya adalah C. 21 C. 23, kalau kita buang tulang ikan tu akan mereput. Namanya penguraian. Okey, lagi. 24. Antara berikut yang manakah merupakan bakteria? Manakah merupakan bakteria? A bukan. Di Rhizopus bukan. 24 adalah D. Salmonella namanya. Cantik namanya. Kalau letak nama perempuan namanya Nossomanella. 23 jawapannya D. Salmon. Okey, lagi 25. Mikroorganism berikut yang manakah akan menyebabkan keracunan makanan? 25. Jawapannya adalah A. Betul. Bakteria boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey, 26. Apakah yang dimaksudkan dengan mutualism? Siapa ingat lagi mutualism? Okey, cuba tengok betul-betul. Apakah? 23. 23 D tadi. Yang tadi ke? 23 D betul. 26 pula. 26 atau 26? 26 kalau ikutkan dia adalah D, betul. Interaksi membawa manfaat kepada kedua-dua haiwan. Betul, D. Ingat mutualism, ingat kedua-duanya. 27, interaksi apakah ini? Kerbau dengan burung. 27 jawapannya B ke? 27 jawapannya mutualism juga, betul. Burung dapat makanan, kerbau dapat bersih badan. Okey. Interaksi apakah ini? Ikan remora dengan U. Ikan jerung dengan ikan remora. 28 jawapannya adalah
Jawapannya adalah A. Okey, lagi. Masa kita tinggal lama, tak lama dah ni. 30 antara berikut yang manakah hidupan bersendiri? Okey, 30. Apakah jawapan yang bersendiri? Jawab je lah. Janganlah spam. Aduh, cikgu nak tengok susah ni. 29 dah bincang lah Ikal. Ni 29. Belum lagi. Alamak, 29 bincang je. 29 persaingan adalah satu interaksi antara benda hidup. Persaingan selalunya berlaku apabila berlakunya keperluan asas yang tidak cukup. Dia berebut keperluan asas. Makanan, udara, pasangan. Jadi 29 jawapannya adalah D. Lah betul lah, belum bincang lagi. Okey, 30. Bersendirian. Okey, haiwan apa bersendirian? Masih ingat lagi tak haiwan bersendirian? 30 adalah C. Spider bersendirian. Spider bersendirian. Okey, 31. Apakah kelebihan haiwan berkumpulan? Apakah haiwan berkumpulan? 31. Itulah cara jawab pula. Okey, apa tu? Adik kata D. Dapat menghasilkan keselamatan. Betul. Haiwan ni, berkumpulan ni menghasilkan keselamatan antara ahli kumpulan. Bagus. 31 D. 32. Faktor-faktor menyebabkan persaingan antara tumbuhan, iaitu air, cahaya, nutrien dan juga X. Apa itu X? 32. 6 minit lagi. Tak apa. Kita buat mana yang boleh je. 32 jawapannya adalah A. Ruang. Bagus. Bijak. Okey, haiwan berikut yang manakah bersaing antara satu sama lain untuk mendapat makanan? 33. 33B. Bagus. Harimau dan singa, mereka saling bercakaran. 34. Masa dah nak semakin dekat. Interaksi antara hidupan. Okey, orkid liar tumbuh pada batang pokok perumah. Ni apakah jenis ni? Siapa ingat lagi? 34. 34 C ke? Betul C? Satu dapat manfaat, satu lagi tak dapat manfaat. Namanya adalah commensalism. Dia tapi tak musnahkan, dia dapat manfaat tapi dia tak musnahkan ya. Okey, 35 manakah menunjukkan interaksi parasit? 35, kat manakah parasit? 35 jawapannya adalah D. Bagus. Kucing dengan kutu. Okey lagi. 36. Sikit lagi. Masa nak menyemburui kita ni. Kertas litmus diuji dengan bahan berakali. Bahan berakali, kertas uji tu warna apa jadi? Warna biru ya. Apakah definisi operasi dia? Okey, 36. Apakah maksud 36 alkali? Dia mesti jadi warna biru. Jadi merah kepada biru. Merah kepada biru. Okey, sikit lagi. Tinggal 3 soalan. Apakah pembalik ubah bergerak balas dalam eksperimen ini? Manakah bergerak balas? Bergerak balas tu hasil dia. Apakah hasil dia? Hasilnya adalah kecerahan. Bagus. Amni dengan Uzai. Tahniah. 38. Apakah yang membentuk sistem saraf pusat? 36 D. 36 dari D. 38. 38 membentuk saraf pusat. Jawapannya adalah B. Saraf pusat 2. Otak dengan saraf tunjang. Ingat lagi. Bagus. 39. Apakah inference dibuat? Okey, 39 panjang sangat. Tak sempat. Cikgu skip 40 terus. Tak sempat masa. 40 apa last one? Antara berikut manakah mempunyai kuantiti haba yang paling sedikit?
Suhu yang rendah lah, suhu yang rendah. Okey, jawapannya ais. 39 tak sempat nak bincang panjang sangat. Masa limited. Yeay, akhirnya. Tapi tak sempat nak bincang panjang-panjang lah ya. Tapi apa yang kita bincang ni korang masih ingat lagi tak? Korang masih ingat lagi?